Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hai, apa kabar anak-anak pelajar? Ya, Cikgu harap anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat. Okey, hari ini ya satu lagi perkongsian daripada Cikgu ya berkaitan dengan bab yang terakhir untuk subjek pengajian perniagaan semester yang pertama ini, iaitu daripada bab pengurusan sumber manusia. Apa yang akan Cikgu terangkan ataupun kongsikan untuk video kali ini adalah berkaitan dengan subtopik tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan. Okey, apa yang akan kita bincangkan ya untuk subtopik ini? Di sini ya kita akan lihat berkaitan dengan tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu ya di sini ada beberapa anak topik yang akan kita bincangkan ya, antaranya berkaitan dengan definisi, okey, kemudian berkaitan dengan proses tindakan disiplin. Okay. Seterusnya berkaitan dengan jenis-jenis hukuman. Okay. Kemudian masalah dalam tindakan disiplin. Dan yang terakhir berkaitan dengan skim kemudahan penamatan perkhidmatan. Jadi kalau kamu lihat di sini sebenarnya dia ada dua bahagian. Nah, satu yang berkaitan dengan tindakan disiplin dan yang kedua itu berkaitan dengan penamatan perkhidmatan. Okey. Kita lihat dahulu ya berkaitan dengan beberapa definisi lah ya. Okay, satu kita lihat definisi disiplin. Apa yang dimaksudkan dengan disiplin? Okay, disiplin sini merujuk kepada syarat dan peraturan yang secara nyata termaktub dalam sesebuah organisasi yang akan mengikat semua ahli dalam organisasi. Okay, itu disiplin. Yang kedua, perjawatan. Okay, perjawatan pula merujuk kepada perhubungan dengan jawatan yang disandang oleh seseorang pekerja. Jawatan yang disandang oleh pekerja. Okay, dan yang ketiga berkaitan dengan tindakan disiplin. Tindakan disiplin di sini adalah hukuman yang dikenakan terhadap pekerja yang didapati melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Okey, jadi ini antara beberapa definisi yang anak-anak pelajar kena ketahuilah untuk subtopik ini. Okey. Seterusnya, ya kita lihat dalam tindakan disiplin ini dia ada dua jenis tindakan disiplin. Okey, satu dinamakan sebagai tindakan disiplin positif yang mana ini merupakan langkah yang diambil pada peringkat awal ya untuk memperbaiki kesalahan melalui pendekatan psikologi. Contohnya dengan memberi nasihat dan kaunseling. Ya, maknanya tindakan disiplin positif ini diambil oleh pihak pengurusan organisasi pada peringkat awal lah ya, cara yang berlembut. Ya, yang mana pihak organisasi akan menggunakan teguran, nasihat dan kaunseling lah ya untuk mengubah tingkah laku pekerja yang melanggar disiplin. Okey, yang kedua dinamakan sebagai tindakan disiplin progresif. Okey, yang ini pula ya merujuk kepada langkah yang diambil untuk menghukum seseorang pekerja setelah hukuman positif tadi gagal ya mengubah tingkah laku pekerja. Contohnya beri amaran, penurunan pangkat, ya penggantungan pekerja. Ini hanya akan diambil setelah tindakan positif tadi gagal. Jadi itu berkaitan dengan dua jenis tindakan disiplin, positif dan progresif. Okey, seterusnya ya, kita lihat pula proses yang terlibat dalam mengenakan ataupun dalam mengambil tindakan disiplin kepada pekerja. Okey, proses yang pertama adalah amaran lisan, kemudian diikuti dengan amaran bertulis. Okey, setelah itu surat tunjuk sebab
Okey, kemudian inquiry dan yang terakhir barulah hukuman dikenakan ke atas pekerja yang melanggar disiplin. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, amaran lisan di sini akan diberi terhadap kesalahan ringan yang dilakukan kali pertama. Tegur dahulu apabila pekerja itu melakukan kesalahan kali pertama. Okay, selepas amaran lisan barulah kita mengambil amaran bertulis. Okay, yang mana amaran bertulis ini diberi kepada kesalahan yang berulang, ya, yang mana akan direkodkan ke dalam fail peribadi pekerja dan akan menjejaskan kenaikan pangkat. Maknanya dokumen tadi, ya, amaran yang dibuat secara bertulis itu akan disimpan dalam fail peribadi pekerja. Dan ini sedikit sebanyak sebenarnya akan menjejaskanlah, ya, proses kenaikan pangkat pekerja tersebut. Okey, setelah beri amaran bertulis, barulah diikuti dengan surat tunjuk sebab. Okey, untuk surat tunjuk sebab di sini, ya, pekerja, surat tunjuk sebab ini akan diberi kepada pekerja yang masih melakukan kesalahan yang sama setelah amaran lisan dan bertulis diberi. Okay, pihak pengurusan akan mengumpulkan bukti serta saksi yang untuk dikemukakan kepada pekerja semasa sesi perbincangan diadakan. Okay, kemudian proses yang keempat adalah inquiry, yang mana di sini untuk inquiry satu jawatan kuasa disiplin akan menjalankan penyiasatan kepada pekerja setelah surat tunjuk sebab dikeluarkan. Okey, ini tujuannya, ya. Tujuan jawatan kuasa disiplin yang dibentuk adalah untuk memutuskan sama ada pekerja itu betul melanggar disiplin ataupun tidak. Okey, dan proses yang terakhir adalah hukuman. Okay, maknanya setelah amaran lisan dilakukan, amaran bertulis diambil, kemudian surat tunjuk sebab diberikan, okay, masuk kepada peringkat inquiry, barulah hukuman boleh dilaksanakan. Okey, yang mana di sini selepas semua siasatan dijalankan, ya, sekiranya pekerja didapati melakukan kesalahan, ya, tindakan akan diambil sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan. Okey, di sini pekerja akan diberi peluang juga untuk mengemukakan butir lengkap kesalahan. Bukan pekerja, organisasi lah, ya, akan mengemukakan, ya, butir-butir ataupun maklumat-maklumat, ya, berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja, ya, sama ada dari segi jenisnya, tempat dilakukan dan masa berlakunya pelanggaran disiplin. Okey, jadi ini 5 proses yang terlibat dalam pelanggaran disiplin dalam organisasi mengambil, ya, tindakan disiplin ke atas pekerja yang melanggar disiplin. Ya, amaran lisan, amaran bertulis, surat tunjuk sebab, inquiry dan hukuman. Okey. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis hukuman yang boleh diambil oleh pihak organisasi lah. Okay, satu, menahan kenaikan gaji, yang mana di sini majikan, ya, ataupun pihak organisasi akan menahan kenaikan gaji tahunan pekerja. Maknanya gajinya itu statik, tidak bergerak pada tahun tersebut. Okay. Yang kedua, memalsukan faedah yang diterima. Okey, ya, contohnya di sini kehilangan faedah yang diterima mengikut syarat perkhidmatan. Contohnya kalau sebelum ini dia mendapat faedah pengangkutan, ya, dia dapat kereta untuk digunakan semasa bekerja, okey, dapat rumah ataupun kemudahan perubatan, faedah-faedah ini akan dihentikanlah, ya, tidak diberi kepada pekerja yang melanggar disiplin. Okey, kemudian menggantung kerja. Menggantung kerja ini untuk suatu tempoh tertentu sementara siasatan dijalankanlah, ya. Jika didapati pekerja itu tidak bersalah, maka majikan perlu membayar pampasan sewajarnya.
Itu jika dia tidak bersalah. Okey. Dan yang keempat, menurunkan pangkat, iaitu mengurangkan tanggungjawab dan autoriti sedia ada. Kalau sebelum ini jawatannya itu adalah pengurus pemasaran. Okey, sekiranya dia melakukan kesalahan disiplin, maka pangkatnya mungkin diturunkan kepada penyelia pemasaran sahaja. Okey, itu antara jenis-jenis hukuman yang boleh diambil oleh pihak organisasi terhadap pekerja yang melakukan kesalahan disiplin. Okey, jadi itu berkaitan dengan tindakan disiplin. Ada satu lagi di sini, memecat. Memecat ini hukuman yang terakhirlah, yang biasanya terakhir diambil oleh pihak organisasi, iaitu memecat pekerja mengikut prosedur di bawah Undang-Undang Pekerjaan. Ini sekiranya kesalahan yang dilakukan itu amat besar dan berat. Ya, barulah tindakan memecat ini akan diambil oleh pihak organisasi. Okey, jadi ini bahagian yang pertama berkaitan dengan tindakan disiplin. Okey, cikgu ulang semula dalam tindakan disiplin ini, apa yang anak-anak pelajar kena kuasai. Satu, kita ada proses tindakan disiplin. Okey, kemudian kita ada jenis disiplin, ada 2 jenis tadi, ya, positif dan progresif. Kemudian kita ada jenis-jenis hukuman. Okey, sekarang kita akan lihat bahagian yang terakhir, ya. Bukan bagian yang terakhir. Masih dalam tindakan disiplin. Okey, ini masalah dalam penilaian. Ya, masalah-masalah yang sering berlaku dalam penilaian lah, ya. Yang mana di sini, ya, terdapat beberapa masalah yang mungkin akan dihadapi oleh pihak organisasi dalam mengenakan tindakan disiplin kepada pekerja. Ya, satu, organisasi mungkin berdepan dengan cabaran perundangan yang mana majikan perlu memastikan ya pekerja itu diberi peluang untuk mempertahankan diri mengikut peruntukan undang-undang. Okey, kemudian yang kedua, perlunya pembuktian salah laku oleh pekerja yang melanggar disiplin. Okey, disebabkan ya kesukaran mengumpulkan bukti, maka ya proses tindakan disiplin ini akan menjadi lambat. Ya, dia akan kesukaran mendapatkan bukti-bukti yang terlibat akan memperlahankan proses pengambilan tindakan dan akan mengambil masa yang lama. Ya, sebab itu sekiranya pekerja itu kamu dapati melanggar disiplin ataupun melakukan kesalahan dalam organisasi, kena ambil langkah pencegahan daripada peringkat awal dan simpan bukti. Ya, simpan bukti. Okey, seterusnya, ya, masalah lain adalah pihak organisasi perlu memaklumkan tentang peraturan dan prosedur salah laku. Ya, pihak pengurusan perlu memberi penerangan tentang peraturan dan prosedur salah laku kepada pekerja sebelum sebarang tindakan diambil. Sebagai majikan kita tidak bolehlah ya terus mengenakan tindakan kepada pekerja tanpa memaklumkan mereka apa peraturan, apa prosedur yang perlu diikuti, yang perlu diambil lah, ya. Okey, dan yang terakhir, ya, masalah lain adalah majikan perlu mematuhi proses tindakan disiplin. Okey, kalau kamu lihat tadi kita ada berapa? 5 proses yang terlibat. Jadi kena ikut step by step, ya. Tindakan yang diambil perlu mengikuti proses yang telah ditetapkan. Ya, yang mana ini akan menyebabkan pengurusan berhadapan dengan kos yang tinggi dan masa yang panjang. Ya, sebab kamu kena patuhi, okey, bagi amaran lisan, kemudian baru bagi amaran bertulis, baru keluarkan surat tunjuk sebab, baru bawa kepada untuk inquiry dan baru boleh laksanakan hukuman. Jadi itu memakan masa yang agak panjang dan kos yang agak tinggi. Okey, kegagalan pihak majikan mengikut prosedur akan menyebabkan pihak pengurusan itu didakwa. Maksudnya mereka boleh didakwa sekiranya mereka tidak mengikut prosedur ataupun proses dalam tindakan disiplin. Okey, cikgu harap kamu boleh faham ya anak-anak pelajar. Okey, jadi seterusnya ya, ini bahagian yang terakhir
Ya, dalam subtopik ini kita akan lihat berkaitan dengan beberapa skim kemudahan penamatan perkhidmatan. Sebelum itu, kita kena tahu dahululah apa yang dimaksudkan dengan penamatan perkhidmatan. Okey, penamatan perkhidmatan di sini merujuk kepada satu keadaan di mana organisasi tidak perlu lagi mendapat perkhidmatan yang ditawarkan oleh pekerja disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Jadi maksudnya pekerja itu menamatkan perkhidmatan. Jadi organisasi tidak lagi mendapatkan perkhidmatan pekerja tersebut. Ya, itu maksudnya penamatan perkhidmatan. Okey, jadi di sini terdapat beberapa cara penamatan perkhidmatan. Okey, satu, ya, dinamakan sebagai penamatan perkhidmatan secara wajib. Ini berlaku apabila pekerja itu telah sampai umur bersara. Okay, contoh, kalau dia pilih umur bersaranya 55 tahun, jadi maka pada umur dia 55 tahun itu dia akan menamatkan perkhidmatannya. Okey, yang kedua, penamatan perkhidmatan secara sukarela. Okey, ini berlaku atas pilihan sendiri. Maknanya pekerja itu memilih untuk menamatkan perkhidmatannya lebih awal, ya, daripada tempoh yang sepatutnya. Contoh, kalau dia pada asalnya memilih untuk bersara ataupun menamatkan perkhidmatan itu pada umur 60 tahun, okey, pekerja itu atas sebab-sebab tertentu dia boleh memilih untuk menamatkan perkhidmatannya lebih awal. Mungkin setelah dia capai umur 45 tahun ataupun 50 tahun dia sudah mau bersara. Itu dia boleh ambil. Jadi kita namakan dia sebagai penamatan perkhidmatan secara sukarela. Okey, dan yang terakhir dinamakan sebagai penamatan perkhidmatan secara diberhentikan. Okey, ini apabila berlakunya pelanggaran syarat kontrak. Maka pekerja itu boleh ditamatkan perkhidmatannya pada bila-bila masa. Okey, jadi itu sahaja berkaitan dengan skim penamatan perkhidmatan. Ya, kena ingat kita ada 3 skim ataupun 3 cara ataupun 3 kaedah untuk menamatkan perkhidmatan. Satu, secara wajib. Yang kedua, secara sukarela. Dan yang ketiga, secara diberhentikan. Okey, jadi ya, cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini ya memudahkan anak-anak pelajar untuk mengulang kaji subtopik tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan. Okey, sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okay, jadi rasanya sampai di sini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Ya, jangan lupa pergilah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okay, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.